Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. Semalam ni akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit analisis di trading view untuk tengok ke mana arah pergerakan market terutamanya Bitcoin, dan juga mungkin malam ni akan pergi juga sedikit di altcoin, dan maybe juga akan adjust sedikit 2-3 cara contohnya mungkin trendline ataupun untuk baca RSI dan juga lain-lain teknik lah. Nanti akan terangkan di chart. So guys, let's go, kita pergi ke coin market base dulu, coin market cap dulu untuk review market untuk malam ini. Guys, inilah coin market cap. So apa yang dah berlaku untuk market cap hari ni? So kita tengok price market berada masih lagi di 1.43, tapi juga malam pagi tadi tinggi sikit 1.45 atau 48, almost ke 1.5k. Kita tengok berlaku pengurangan banyak 2.29%. Dan kita tengok juga volume melakukan sikit pengurangan 63 tengok pagi tadi dalam malam pagi tadi 68, so which is 68 million 63 million, which is kalau tengok bawah ni pengurangan banyak 3.24%. So ini untuk dominan terus akan melakukan pengurangan. Semalam kita tengok dalam pagi tadi dalam 45, 6 pagi malam inilah dalam 40, bawah pada 45 lah, which is 44%. Dan tengok semuanya merah, so which is kita expected sekiranya market cap jatuh, dominan jatuh, so which is kita expected semua untuk tempoh pagi ke malam tadi semua berlaku sikit bleeding lah. Dan kita tengok price pun semua bleeding sikit, semua dah merah, which is yang hijau tu yang ada, yang hijau tu adalah yang stable coin lah, which is kalau pagi tadi kita tengok harga coin semua naik hijau, trader yang merah tu, which is ni terbalik lah, which is tu tak masalah, itu adalah perkara biasa. Tapi apa yang nak cakap hari ni adalah market untuk sesi petang adalah melakukan bleeding lah. Which kita tengok harga BTC untuk hari ni dah berada di 34.3k, which kita tengok untuk pagi tadi dalam hampir dalam 35 ataupun malam semalam dalam 35, which berlaku lagi 34. Now ada satu menarik dalam ni, nanti tu akan tunjukkan sebab apa pagi tadi tu estimate dalam 32, so masih lagi, tapi ada sedikit ada corak yang baru, nanti tu akan terangkan di Bitcoin. Dan di Bitcoin chart, mesti kita tengok pergerakan 24 hours untuk Bitcoin lah hampir 3% jatuh untuk weekly, kembali negatif. Dan untuk monthly pun mesti kita tengok kalau pagi tadi 24 hours green, weekly pun green. Mesti macam cakap sekiranya price tu berada di atas 37 ke 40, kita very good lah untuk price tu, tengok semua balik pergerakan hijau. Kadang-kadang Ethereum pun untuk hari ni berlaku peningkatan, which is harga tertinggi untuk hari ni tu tengok dalam 2.3k untuk petang, which berlaku segi kejatuhan dalam 1.2%. Dan untuk weekly masih lagi recover macam tahu. Sebelum ni kita tengok harga BTC dalam 1.7, 1.8. So siapa dapat yang grab untuk buy dip itu very good lah, sebab macam cakap 1.7 sampai tu antara last dip lah. So which is siapa yang ada buy di situ, position anda buy tu 1.7 very good position untuk long term. Alright, kita tengok Cardano. BNB masih lagi dalam $300. Kita tengok pagi tadi pun dalam $300, sikit aja kejatuhan. Very good untuk BNB. Tengok Cardano tengok ingat pagi tadi ataupun tadi tengok hampir $1.5. So which means Cardano ni kalau regain memang regain cepat, cuma kalau masa dia jatuh tu kurang jatuh, which is very good lah. Sebab tu tengok untuk kita baca altcoin mana yang terbaik adalah kita tengok masa BTC jatuh dan altcoin tu jatuh. Contoh kat ni Bitcoin jatuh, Cardano pun jatuh, tapi bila Bitcoin naik Cardano pun gain dengan cepat. So which is very good lah untuk fundamental untuk Cardano. Which is kita tahu Cardano hampir 70 lebih coin dia adalah di dalam bentuk staking. So which is tak ada dalam market, which is dalam staking. So very sambat lah, tak ada orang beli kacau dia punya dia punya velocity tu yang turun naik dengan cepat lah. Sebab apa 70 lebih persen coin dia adalah di dalam bentuk staking. Dan kita tengok juga untuk Dogecoin dan RSP masih lagi SRP tu ingat dari hampir 0.7 dan jatuh balik lah 0.67. Kita tengok masih lagi struggle untuk lepas daripada kawasan support. Untuk Dogecoin adalah di kawasan dalam kawasan box support untuk Dogecoin lah 30 sen ke 15 sen. So masih lagi di kawasan tu. Expected kalau Dogecoin berada atas 30 sen, kita akan melakukan kenaikan yang drastik sikit. Sama dengan SRP, kini yang berada di atas 80 sen, kita akan nampak pergerakan lebih drastik lah untuk Dogecoin dan SRP. Untuk Polkadot masih lagi dalam $15, which tengok pagi tadi $16. Tengok untuk Matic, tengok Matic. Okay, Matic stabil juga, which untuk pagi tadi dalam 1.15, which is 0.401 sen je berkurangan. Tengok tak banyak, 0.74 tu
which is hari ni Zul akan be matic dan Zul akan ajalah sesuatu yang menarik di matic. So guys, let's go, kita pergi ke chart. Kita akan pergi ke chart dulu. Di first kali kita tengok dominant, apa yang akan berlaku dominant. Macam cakap, dominant masih lagi di dalam kawasan channel. So falling rising channel, which is price targetnya lah ke bawah, which is kita tengok kita ada satu gap monitor pattern bullish ni. Sekiranya price tu break ke atas, kita akan naik ke atas, which is kita tengok betul-betul price tu respect dua pattern kita. Ini kan bawah ini, so expected sekiranya price tu jatuh bawah ni, kita boleh tengok price first target lah di kawasan ini dan last kali di kawasan ini, which is sekiranya total market melakukan kejatuhan di bawah ni secara keseluruhan, yang kita tengok market akan crash lagi one more time. Probably time ni kita tengok BTC mungkin ke 28, 26 sekiranya market cap melakukan kejatuhan. So anda monitor kat chart untuk pakai korang anda dalam kripto. Anda perlu, kalau anda suka buat charting crypto market, total market cap adalah anda perlu juga monitor lah, which is total market cap ni anda perlu tengok juga buat charting, buat apa pergerakan sini, anda tahulah apa yang berlaku secara keseluruhannya dalam market. Sekarang kita pergi ke BTC. Alright, tu tak nak lama-lama di BTC sebab apa tu nak pergi ke altcoin juga. So basically BTC pagi tadi tu dah cakap panjang lebar untuk BTC, which is untuk tunjuk sedikit lagi apa yang ada sikit yang penting untuk malam ni. So tengok apa yang berlaku. Macam cakap, kita ada beri kawasan minor resistance dan minor support. Price itu adalah bermain di kawasan ini, dan kita tengok macam mana price itu masuk balik ke kawasan ini dan sedikit respect. Kita ada juga trend line untuk pattern ni. Now kita tengok price tu break di kawasan ini. So which is bila break kawasan ni, apa yang perlu tengok, dia buat sedikit support. So macam kita ada ni support trend line ni 1, 2 dan 6 buat 3. So which is strong support. Now kita tengok ke manakah ada pergerakan juga. Adakah price tu akan bounce balik ke atas ataupun price tu akan break turun bawah. Sekiranya break ke bawah ni, dia akan break pattern yang besar ni, which is price target kita adalah di 24k. Now kita tengok adakah untuk short term apa akan berlaku di market. Kita tengok stock RSI berada di mana. Untuk stock RSI di kawasan di chart BTC, kita tengok hampir berada di kawasan oversold, tapi masih lagi ada sedikit peluang untuk melakukan kejatuhan. Sebab apa? Masih lagi di dalam kawasan box purple lah, which belum keluar daripada kawasan purple ni. Sekiranya keluar di kawasan macam ini, barulah kita panggil di kawasan oversold. So untuk 4 hours di chart, kita masih lagi ada momentum untuk melakukan penurunan. So kiranya berlaku penurunan tu, kita akan nampak mungkin ada reaction, ada breakout ke bawah. Tapi Zul tak expected akan berlaku breakout bawah. Sebab apa? Kita ada strong trend line ni. So apa yang Zul expected akan mungkin berlaku kenaikan sikit dan buat buat sideways lah, sedikit sideways untuk lebih kurang macam ini, right? Lebih kurang macam ini, dan kita akan tengok ada sikit price tu akan berada balik ke kawasan oversold. So bila price berada oversold, kita akan expected price itu akan melakukan kembali kenaikan, which is expected price itu akan probably untuk sekali lagi untuk buat kita teruja dalam market. Probably dia akan buat lagi kenaikan, break balik resistance. Kemudian price itu akan macam cakap, bila break resistance ni kita ada price target di kawasan trend line kecil ni, which is trend line yang besar ni, okay? Yang kecil ni trend line ni adalah trend line untuk kita kena monitor lah. Expected zone price itu akan berlaku reaction dan kembali ke 1.6 untuk Fibonacci ni, 1.6 target, and then expected untuk trend line ni price akan buat rebound ke bawah balik, which kita tengoklah stock RSI ni akan melakukan kenaikan. Kita expected sedikit sideways ke sini, kemudian melakukan balik kenaikan untuk stock RSI. Kemudian barulah kita tengok sekiranya price tu break ke atas ni, very bullish, tapi they expected untuk sampai ni price probably akan buat rejection tu. Kita tahu sama ada rejection atau tidak, kita tengok je apa bila proses berada di kawasan ni. Kita hanya monitor je. Sekarang ni cakap jangan FOMO, jangan takut hilang peluang buy. Sebab apa? Peluang buy sudah datang. Sebab apa? Sekiranya anda buy di sini adalah anda buy di kawasan salah lah, sebab anda buy di kawasan ni high, which is kita tahu bila harga naik, kita bukan untuk buy, kita untuk sell. So untuk kita buy lah di kawasan ini, di bawah-bawah ni, which is orang takut bila nak buy, sekejap tilah kita masuk buy. So bila price naik, kita akan tengok saja, wait and see. So expected zone sekiranya ada dua. Sekiranya price itu gagal break kali ni, kita akan kembali balik ke atas, which kita expected price itu akan sampai balik almost kawasan 38, and then barulah kita tengok ada buat evaluation balik. Sekiranya price tu break ke atas, kita akan bullish. Sekiranya price itu gagal, kita akan tengok rejection, dan probably tu akan tengok breakout ni, dan kita akan pergi balik price ke almost ke 28. Sekiranya break kat sini, price target kita di 24, tapi sekiranya price ni break pattern ni di atas, price target kita 28 tu another opportunity kita umpai di kawasan 28k. So itu je untuk BTC.
Mungkin kita tengok daily, stock RSI daily apa berlaku. Okay, tengok stock RSI daily pun, yang penting kali tengok stock RSI daily dah berada di kawasan overbought. So which is kila time frame yang lebih besar pun dia overbought, tu expected price tu akan jatuh lah. So untuk daily, sekiranya price tu jatuh, kita expected dia pun dah melakukan untuk daily. Okay, untuk daily kita tengok dah melakukan bearish engulfing. Tengok candle hijau, ini candle hijau, dan candle hari ni kalau pukul 8 besok candle merah ni tutup bawah ni, kita expected price aku akan jatuh lagi bawah, at least untuk sampai ke 32. Dan bila sampai 30 kedua, kita confirmation bahawa price buat higher high, lower high, higher low, probably akan buat lower low, which is itulah expected. Bila low sampai balik dalam 28, ada berlaku lagi ke bawah. Macam kita tahu, kita ada satu pattern besar, iaitu ni higher high, lower low, higher low, probably lower low. So which is zone masih expected untuk jatuh bawah. So jangan FOMO, jangan risau walaupun price naik, biar je price naik atas. Sekiranya price tu naik pun sekalipun 42, biar dulu, jangan buat apa, jangan keluarkan jangan masuk dalam market lagi. Biar lu tengok dulu, sekiranya price tu break 42 barulah kita pergi kawasan buy. Tapi sekiranya price masih dalam kawasan tengah ni, bermain kawasan 42, kita biar saja. Sekiranya price jatuh di kawasan 30 barulah kita buy. So now sekarang ni senang saja untuk tuan. Kawasan 30 kita buy, kawasan 40 kita boleh jual sikit untuk keluar modal dan kita biar profit. Dan sekiranya kita price dah tak turun balik ke 30, price terus melakukan naikkan, tak masalah, kita tunggu break 42 dan pada rebound balik 42, kita akan buy balik. So itu aja untuk BTC, untuk expected. Untuk daily, RSI dah pun berada overbought, pun akan jatuh di 24 di oversold, sedikit oversold, mungkin akan melakukan kenaikan sikit, perlukan berlaku kejatuhan untuk daily punya, which daily punya jatuh akan besar lah. Which is jangan risau, naik biarkan dulu, kalau turun kita akan grab. So itu untuk BTC. So let's go seperti untuk Matic. Alright, Matic tu apa, sudah lama tak monitor Matic. Which cakap Matic adalah antara coin yang Zo expected untuk 10x lah ke selain Cardano. Which tengok apa yang berlaku ni. Baik, Matic masih lagi berada di kawasan support dan resistance. Which cakap Zo dah buat inilah last support. Which kalau last support Zo akan ulang kali. So macam siapa nak belajar kat sini, macam mana Zo dapat support, Zo akan ambil pergi selalunya monthly atau weekly. Dah senang, kita ambil monthly je. So kita anggap harga bawah sekali adalah ini, dan harga atas kali ni. So which is dengan itu kita tarik je Fibonacci, swing high to swing low. Tu kita akan dapat lah antara 0.6 dan 0.7 adalah kawasan support kita. Itulah Zo akan draw resistance, ada support. So which is Zo ambil weekly. Okay, ambil weekly lah, senang sikit. Right, Zo ambil swing low to swing high. So dapat antara Zo punya 0.6 dan 0.7. Siapa nak belajar boleh tengok ni, 0.6 0.7 adalah kawasan support. Zo draw box support, dan inilah last support untuk Matic. Dan sama juga untuk resistance, sama juga tu buat, cuma tu tarik daripada point atas tu swing high to swing low, kita dapat box resistance di kawasan 0.7. So now apa kita dapat tengok, kita turun di 4 hours yang lebih kecil. So kita expected price itu akan bermain di kawasan resistance dan support. Kita expected price itu akan bounce. So which is senang, sekarang kita dah tahu di mana kawasan buy, di mana kawasan sell. So wherever price berada di kawasan box orange adalah kawasan buy kita, wherever price di kawasan resistance adalah kawasan sell kita. Which is dengan apa teknik kita buat, senang aja. Contohnya kalau anda beli RM1,000 kat sini, anda tunggu je sampai price tu naik, which is sampai ke sini. Apa yang anda boleh buat, anda boleh buat keluar modal anda RM1,000. So which is katakan anda beli RM1,000 sini, dan bila price naik ke atas dah jadi $2. Katakan anda beli RM1,000 di harga $1, which is bila price naik di $2, price itu keuntungan akan anda jadi RM2,000. So apa yang anda perlu buat ialah buat keluar modal anda RM1,000 itu dan letakkan dalam trader ataupun cash dulu. Kemudian RM1,000 lagi yang profit anda tinggalkan dalam market. So sekiranya price itu melakukan terus kenaikan, anda akan terus melakukan profit. Tapi sekiranya price itu kembali balik bounce ke bawah, apa yang anda perlu buat, sama juga teknik tadi, yang RM1,000 anda cash tadi, anda buat masuk balik, which is anda akan dapat murah. Which is now anda ada bertambah aset lah, which is anda dah buy jadi dah untung, anda buy lagi akan, which is expected kita price lagi masih bermain begitu. So itu je teknik dia untuk hilang. Jangan FOMO. Sebab apa, dalam market ni ada satu penyakit, iaitu penyakit FOMO. Kalau anda tak berjaya hilang buang penyakit FOMO ni, anda takkan berjaya lah dalam apa-apa market pun. Tak kira dalam kripto ke, dalam stok ke, dalam forex ke. Kerana ada penyakit FOMO ni memang masalah lah. Which is apa penyakit FOMO ni, senang je. Sekiranya price tu tengah naik, anda rasa nak beli, itu masalah. Itu akan ada perasaan untuk beli, itulah perasaan FOMO. Tapi
Kalau ada perasaan jatuh price tengah bawah ni, anda takut nak beli. Itulah ada orang penyakit FOMO macam itulah dia punya penyakit. So which is anda kena ubah anda punya minded. Sekiranya price jatuh ni dan orang kata habislah price ni memang akan jatuh lagi, time tu lah anda beli. Sebab apa? Kita tahu dah kawasan support, price akan bermain di kawasan support saja, expected kena naik atas. Which bila price naik atas, apa yang perlu kita buat adalah tunggu saja. Sama di BTC tadi, macam cakap, BTC beli di kawasan 30, di kawasan 35 ni biar je, kita tunggu je price naik lah sampai ada point betul-betul kita break out, baru kita tengok balik market. So which cakap, jangan FOMO, buang sikap FOMO ni atau buang pemained FOMO anda. Sekiranya anda masih lagi tengok price naik, anda takut kena anda buy, and to be sure anda memang penyakit FOMO dah menjakiti anda lah. So untuk ada lagi yang tu nak penting, tadi tu dah cover untuk sikit RSI, macam mana nak baca RSI, anda baca di 4 hours dan daily. Now apa juga, sebab ada juga tadi di Facebook tu tanya sebab trendline tu, tu anak ajarkan trendline macam mana nak cari trendline yang cantik lah. So now untuk cari trendline cantik, tu akan buang yang ni dulu, bukan tunjuk balik. Untuk cari trendline yang cantik, kita kena tengok trendline yang first kita pergi daily. Tu kita tengok daily, kita akan zoom in sikit, kita tengok manakah point yang besar ni. Right. Tengok, okey, kita tengok ada 3 point. 1 2 3. Di 3. So biasa tengok hujung-hujung tu, apa kita perlu buat? Kita tarik saja pada hujung ke hujung tu. Kita cuba linkkan banyak yang boleh. So biasa kalau yang ni kenapa banyak ni, now kita dah buat. Now kita pergi ke 4 hours untuk kita recovery sikit, bagi dia point yang cantik. So now 4 hours tengok, okay, daily tadi nampak kita buat tapi dia tak sentuh. So now kat 4 hours kita akan repair sikit. Macam tu kita ambil shadow untuk crypto pun amat penting untuk kita control, untuk tengok. Now tengok shadow. Right, kita tengok dah pun cantik, touch yang cantik. Right, 1 2. So tengok sekiranya ada 3 touch yang lagi cantik. Untuk trendline kekurangnya 2, tapi kalau 3 amat cantik lah. So kita tengok, kita ambil itu, dan kita tengok kita price. Right, kita dah test 1, sentuh 1, sentuh 2. Yang ni tak sentuh, tak apa, tak masalah. Dan 3, which tengok betul-betul kita tak tengok poin ni, tapi kita tengok hanya 2 poin je, 1 dan 2. Harga poin yang tertinggi 1, 2, dan tengok price itu masih di dalam which macam expected. Price ni masih lagi dalam kawasan symmetric triangle. So belum lagi berlaku breakout. So dengan expected, sekiranya price itu break kita punya trendline, sekiranya price itu break kita punya support, kita punya trendline, sekiranya price itu break trendline ni yang tu buat ini, which is price itu akan menjadi bullish lah. Ini adalah bullish trendline. So sekiranya price itu berada di atas ni, kita expected price itu akan naik balik. Naik sampai mana? Macam cakap, naik at least sampai di kawasan resistance. Now sekiranya break resistance, barulah kita akan tengok ke manakah ke arah pergerakan market ni. Kita tengoklah target Fibonacci. Untuk Matic, siapa nak tahu, Matic adalah di kawasan good position untuk buy sekarang ni, hampir di kawasan $1, which dia kalau ikutkan box ni antara $1 $1.1 ke 65 sen. Antara 65 sen ke $1.10 adalah very good position untuk buy, untuk Matic, untuk long term. So which is kalau anda minat untuk Matic, silakan beli. Sebab Zul itu dah beli di kawasan 80 sen. Zul expected sekiranya berlaku lagi kejatuhan sikit lagi, ada ini untuk trendline bullish. So now untuk trendline bearish sama juga, kita akan ambil ni. Kenapa Zul ambil bawah ni? Sama juga Zul ambil expected untuk dua line yang bersentuhan. So ambil yang ini. Right, tu dah ambil yang ni. So tengok yang ni, kita ada satu sentuhan, 2, 3, dan beri 4 tak sentuh. Mesti kita tengok apa yang akan berlaku. Kita akan buat sikit adjustment. Right, itu yang cantik sekali. So ambil expected yang ni. So expected, so sekiranya price tu jatuh lagi, pun price boleh jatuh lagi ke punya price gagal di atas, kita akan sikit melakukan, and then tengok BTC juga berlaku kejatuhan, pembeli Matic juga akan melakukan kejatuhan lagi, at least di kawasan balik ke 90 sen. So which is sekiranya sampai balik 90 sen, 80 sen, tu akan grab lah. Sebab apa? Tu masih nak cari Matic at least dalam 1000 coin. Tu masih ada dalam untuk Matic. Tu ingat tak sampai 100 coin lagi tu ada untuk Matic. Which is tu target at least Matic tu ada 1000 lah. Which is tu tunggu lagi. Sekiranya price tu masih ada peluang jatuh bawah, sekiranya price tu melakukan terus naikkan, tak masalah. Tu tak FOMO, tu tak beli. Tapi sekiranya price itu jatuh ke bawah dalam 80 sen, tu akan grab lah, try untuk sekiranya dalam trend line ni. Right, whatever price sentuh dalam trend line ni, tu akan cubalah untuk beli, untuk
completekan dia punya collection untuk matic at least 1k coin. And then kita tengok juga store RXI untuk 4 hours untuk matic dah berada di kawasan ini, dah kawasan di pertengahan. So which is masih lagi ada potensi untuk berlaku kejatuhan. So sekiranya tengok ada lagi kejatuhan market atau BTC, probably kita tengok ada lagi kejatuhan drastik at least untuk sampai balik ke 90 sen, kemudian price akan berada di oversold dan akan berlaku bounce ke atas, which is dapat pas ini kita akan melakukan kenaikan dan kita punya position buy dah pun profit. So macam itu je, jangan FOMO. Sekiranya macam anggap je itu sebagai rezeki, kalau ada price jatuh bawah kita grab, dan sekiranya berlaku naik ke atas, sekiranya price tu terus melakukan ke atas, kita ketinggalan untuk kawasan buy, tinggalkan saja, jangan FOMO. Mesti kita tunggu sampai dia break resistance, kemudian sampailah resistance aku akan bertukar menjadi support. So guys, rasa itu harap anda faham untuk apa yang dah berlaku dalam market untuk terangkan, dan apa yang anda perlu untuk sesiapa yang masih belum follow dia punya Facebook, follow dia punya Facebook, senang je, pergi link di description bawah. And then anda akan dapat di subscription tu ada link Facebook, anda tekan saja link biru Facebook ni dan terus akan bawa ke Facebook tu. So kenapa anda perlu juga follow dia punya Facebook, sebab apa? Contohnya pagi tadi, contohnya tu ada update pergerakan ini. Alright, tu ada update pergerakan yang ni. Tengok untuk tu sebelum price tu jatuh ke bawah, tu ada update sekiranya price tu bawah break resistance kalau berlaku atas, dan malam ni tu ada melakukan sikit update untuk BTC, apa yang berlaku sekurang-kurangnya BTC. Kalau tengok mungkin malam ni kita tengah gagal untuk break kita punya support, masih lagi ada momentum naik, sebab apa? Price dah berada di kawasan sedikit oversold. So sekiranya ada dua kemungkinan, kalau dia break bawah ini dan berlaku bawah ni, expected dah pun berada di oversold dan berlaku kenaikan, which kita probably akan sampai ke 32, berlaku retest balik ke atas untuk price berada di overbought, barulah berlaku kejatuhan ke target almost 24k. Senario kedua, apa yang berlaku sekiranya price itu gagal untuk break kita punya pattern ni, line pattern bawah, dua expected price tu akan break kita punya resistance, kemudian akan menuju melakukan kenaikan hampir ke 38k. So jangan FOMO, jangan buy lagi, biar dulu dua expected untuk 38 price itu akan jatuh ke bawah. Sebab apa? Macam cakap tadi, daily punya RSI dah berada di overbought, so which is kejatuhan amat tinggi untuk untuk daily, untuk market di daily untuk jatuh lebih tinggi. So which is expected akan jatuh kat price bawah, which is bila tu tak pasti, adakah kat sini ataupun naik dulu ataupun baru jatuh. So guys, rasa itu aja untuk malam ni. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh di ruangan komen ataupun trade terus ke pergi Zul punya Facebook. Di Facebook anda boleh minta apa saja untuk buat analisis coin anda. Contohnya itu tu ada buat atas permintaan tu punya subscriber, ada buat tentang Solana, ada tentang contoh yang lepas. Okey, yang ni permintaan ni dia buat Hadira, boleh request kat Zul, dia akan buat dan Zul akan post di Facebook. So guys, itu aja untuk malam ini. Please like, please subscribe untuk tengok lebih banyak video-video analisis daripada Zul. So please follow dia punya Facebook juga. Jumpa lagi pagi esok. Assalamualaikum, bye bye. Everybody get your fucking hands up.